Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, yang berusaha Puan Hajah Nur Asilah binti Osman, pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu, penganjur Kolegium Penyelidikan Kerangka Standard Bahasa Melayu tahun 2020 dalam talian, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Awang bin Sarian, pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, pencampai ucap utama Kolegium, yang dihormati pengarah-pengarah bahagian KPM, pengarah-pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, pengarah Institut Pendidikan Guru, para pembentang dan semua peserta Kolegium Penyelidikan Kerangka Standard Bahasa Melayu tahun 2020 secara dalam talian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya pada pagi yang ceria ini kita dapat bertemu secara maya dalam Kolegium Kerangka Standard Bahasa Melayu, anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu dan Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, Rektor IPGM, yang sentiasa memberikan sokongan kepada aktiviti yang berkaitan dengan kesarjanaan. Dan begitu juga kepada Datuk Dr. Awang bin Sarian dengan ucap utama yang sebentar tadi yang amat panjang lebar berkaitan semua aspek telah disentuh. Terima kasih juga kepada para penganjur Kolegium Kerangka Standard Bahasa Melayu yang tidak kenal letih, penat, lelah nak menjayakan program kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan umum, kita sedia maklum bahawa situasi pandemik COVID-19, kerajaan tidak membenarkan kita menganjurkan kolegium secara bersemuka ataupun pertemuan dalam konteks fizikal. Namun, situasi ini seolah-olah mempunyai hikmahnya kepada kita. Yang mana pandemik yang berlaku ini menyebabkan kita lebih kreatif dan kita dapat melaksanakannya. Dan COVID ini kita lihat dia bukan menjadi satu penghalang kepada kita untuk meneruskan wacana ilmu seperti kolegium ini, seperti persidangan dan webinar sebentar tadi. Jadi medium penggunaan teknologi dan jaringan internet ini sebenarnya telah menjadi satu alternatif utama dan mendapat perhatian di segenap lapisan masyarakat untuk bukan sahaja berseminar tetapi juga apa aspek kehidupan, persidangan, bekerja, berhubung secara sosial, pendidikan dan sebagainya. Jadi oleh yang demikian, kalau kita lihat hasil daripada pandemik berkenaan, data penggunaan teknologi dan jaringan internet ini di negara kita telah melonjak, iaitu 60% isi rumah di Malaysia mempunyai akses internet menurut statistik yang terkini secara rasmi yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan. Yang mana kita lihat bahawa kebanyakan berjuta-juta penduduk dunia, begitu juga di Malaysia, terpaku dengan peranti yang berkaitan dengan internet sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, berdasarkan kepada kajian yang telah dibuat, penggunaan dan capaian internet ini oleh individu dan isi rumah yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan mendapati bahawa capaian isi rumah kepada internet ini telah meningkat 3.1%, iaitu kepada 90.1% pada tahun 2019. Berbanding sebelum ini pada 2018 hanya 87%. Dan justru daripada itu, Malaysia telah merekodkan bahawa jumlah penggunaan internet nombor 2 di belakang Iran. Ini kajian yang dikeluarkan oleh satu syarikat pengumpulan data, Caspar Data House yang berpangkalan di Australia. Jadi ini menunjukkan bahawa internet telah menjadi satu medium yang amat penting di dalam dunia hari ini. Hadirin yang saya muliakan, hari ini pun sebagai contoh,
Kolegium Kerangka Standard Bahasa Melayu yang kita laksanakan pada hari ini menggunakan aplikasi Google Meet, YouTube, Facebook yang mana menjadi satu platform ataupun pelantar penyampaian dan perkongsian maklumat yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti kesarjanaan berkaitan dengan kerangka standard bahasa Melayu. Kementerian Pendidikan, kalau kita tinjau, telah melancarkan pelan Hala 7 Pendidikan Bahasa Melayu 2016 hingga 2025. Berdasarkan pelan tersebut, banyak inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan. Antara yang kita lihat bahawa kerangka ini, kerangka standard bahasa Melayu ini merupakan satu usaha yang kita kata memartabatkan bahasa Melayu. Ini adalah merupakan satu pencapaian yang amat penting dalam kita nak mengangkasa, mengantarabangsakan bahasa kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau menurut Seed House, satu kajian pada 2004 menyatakan bahawa penggunaan suatu bahasa ini perlu diletakkan dalam satu kerangka untuk menjadikan sandaran oleh pengguna bahasa berkenaan. Siapa pun mesti ada satu kerangka. Aspek bahasa ini kalau kita lihat memang berhubung rapat dengan persekitaran bahasa yang dituturkan dan mencakupi semua aspek konsepnya yang mana ianya mesti diwujudkan dalam satu kerangka yang mana ia menjadi sandaran kepada masyarakat penutur tersebut. Sesuatu komunikasi, penutur perlu mematuhi peraturan-peraturan tertentu yang mana akan mengambil kira piawaian yang pragmatik dan kompetensi yang strategik. Jadi, sehubungan itu, satu bahasa ini perlu ada satu standard seperti mana yang disebutkan tadi dengan adanya Common European Framework of Reference for Languages ataupun yang biasa kita kenali sebagai CFR yang dirujuk oleh berbagai negara sebagai satu standard bahasa Inggeris. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat pada CEFR, dia telah digunakan oleh seluruh negara Eropah dan kerangka ini dijadikan sebagai rujukan dalam membina pelbagai kursus bahasa ataupun membina instrumen penilaian. Dan CEFR ini juga telah dijadikan sebagai satu panduan untuk melaksanakan intervensi bahasa yang kalau diperlukan. Ia merupakan satu sandaran. Dan CFR ini juga sebagai kita lihat sebagai satu motivasi kepada penutur bahasa kebangsaan, bahasa berkenaan. Jadi ini adalah merupakan satu penyelarasan penggunaan bahasa dan ia dapat digunakan kepada semua peringkat pendidikan dan ia dapat digunakan ataupun berfungsi sebagai kerangka yang boleh jadikan sebagai satu panduan untuk menilai perancangan bahasa tersebut. Jadi ini adalah merupakan apakah yang telah digunakan. CFR ini dapat digunakan sebagai satu penyetaraan bahasa Inggeris tersebut. Oleh itu, dalam konteks bahasa Melayu, bahasa ini perlu disetarakan dengan satu kerangka agar parameter seperti yang dinyatakan oleh Nyberg dalam penyelidikannya pada tahun 1990. Dengan adanya kerangka ini, ia akan menjadi satu rujukan dan ia boleh digunakan dalam semua konteks penggunaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kerangka standard bahasa Melayu ini dibangunkan dapat dijadikan satu piawai bahasa untuk menentukan bahawa tahap pemerolehan dan penguasaan oleh penutur itu dapat kita setarakan. Bahasa Melayu seperti bahasa ibunda-ibunda yang lain, yang mana ia memang mempunyai strukturnya, dia mempunyai gayanya yang perlu kita ikat dalam satu keteraturan yang ini akan mengekalkan ciri bahasa yang berkenaan. Walaupun apa pun rintangan, walaupun apa juga keadaan, bahasa ini dapat kita kekalkan dengan ciri-cirinya yang tentu. Maknanya dalam konteks ini,
hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjunjung aspirasi negara, iaitu matlamat melahirkan modal insan yang berketerampilan ataupun yang berupaya menghadapi saingan dan kemajuan masa hadapan, khususnya persaingan global ataupun ekonomi digital dapat ditangani, insya-Allah. Oleh itu, semua pihak perlu sedar tentang peranan bahasa Melayu ini, iaitu bukan saja sebagai bahasa kebangsaan, tetapi ia merupakan bahasa perpaduan, dan dalam konteks globalisasi, bahasa Melayu ini bukan saja ia menjadi bahasa ekonomi, tetapi ia akan dapat menjadi bahasa yang digunakan dalam perdagangan antarabangsa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, permartabatan bahasa Melayu ini sebenarnya merupakan agenda yang amat penting, yang mana dalam usaha kita memastikan semua rakyat Malaysia ini boleh menguasai bahasa Melayu dengan baik, dia mestilah bermula daripada peringkat sekolah. Daripada sekolah rendah lagi, semua golongan masyarakat haruslah mampu menggunakan dan membudayakan penggunaan bahasa Melayu yang standard, supaya dapat digunakan dalam semua urusan, terutama dalam seperti mana yang kata Datuk Profesor tadi, dalam urusan rasminya, dalam urusan yang bukan rasminya, dalam medianya, dan dalam apa jua platform, termasuklah teknologi maklumat yang ada pada masa ini. Hadirin yang saya muliakan, permartabatan bahasa Melayu ini yang mana kita akan angkat sehingga ke peringkat antarabangsa ini berkait rapat dengan kekayaan khazanah ilmu dalam pelbagai ranah yang diterbitkan dalam bahasa Melayu. Kalau kita tinjau pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu di Melaka, tamadun bahasa Melayu ini kaya dengan khazanah ilmu, yang mana yang dirakamkan dalam manuskrip dan juga kesusataraan, yang mana bidang bahasa ini telah meliputi bidang teknologi pelayarannya, teknologi perkapalannya, perubatan, pentadbiran, kejuruteraan, persenjataan, perdagangan, wa'imah, apa jua bidang ada di dalam manuskrip tersebut. Jadi oleh yang demikian, pada masa kini, era teknologi digital ini memang berupaya sebenarnya untuk mengembangkan khazanah ilmu dalam bahasa Melayu ini dalam pelbagai bidang. Para sarjana bahasa Melayu dan pelbagai sarjana yang lain perlu berperanan sebenarnya sebagai barisan hadapan ataupun frontliner untuk memastikan bahasa Melayu di negara ini, di rantau ini, dan di peringkat antarabangsa kembang, segar dan bugar. Jadi oleh yang demikian, kalau kita tinjau daripada suatu penyelidikan yang telah dibuat oleh saudara Muhammad Zakwan Muhammad Fadzil pada 2018, akses terbuka dalam internet ini sebagai satu medium sebenarnya boleh mengangkat ataupun boleh menjadi platform permartabatan bahasa Melayu, kerana perkembangan teknologi membolehkan maklumat diperoleh di hujung jari, iaitu tanpa kita bergerak secara fizikal, tanpa menghadirkan diri secara fizikal di perpustakaan ke, di pusat sumber ke, seminar ke, kolegium ke, ataupun apa jua kongres. Jadi dalam hubungan ini, dalam akses terbuka seperti ini, sebenarnya masyarakat boleh mengumpul lebih banyak maklumat kerana bahan-bahan boleh diakses secara percuma. Jadi sehubungan dengan itu, hasil kajian, hasil penyelidikan, hasil inovasi bahasa Melayu perlu didigitalkan oleh para sarjana. Kita tidak boleh nafikan bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka telah banyak mendigitalkan bahan-bahan bahasa Melayu. Namun, kebanyakan bahan yang dapat diakses melalui teknologi digital ini masih lagi didominasi bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu. Sehubungan dengan itu, para sarjana, kita harus bijak. Kita harus ke depan menguruskan multi intelek
dan mendigitalkan hasil penyelidikan kita untuk mengangkat nilai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, sebagai bahasa ekonomi, sebagai bahasa perdagangan dan teknologi. Bak kata pepatah Melayu, jika tidak dipecahkan ruyung, di mana boleh mendapat sagu. Saudara, saudari, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Apa yang boleh saya simpulkan di sini? Peluang untuk penganjuran seminar, kolokium, kongres dan apa jua bentuk wacana tidak menjadi satu halangan besar kini. Dan teknologi yang kita hadapkan pada hari ini sebenarnya berupaya untuk mengatasi apa jua aral yang melintang. Jadi pihak kerajaan sebenarnya sentiasa memberikan perhatian yang sewajarnya berkaitan dengan baik infrastruktur digital maupun teknologi. Jadi kalau kita lihat di bawah pakej rangsangan ekonomi, hampir 1 bilion telah diperuntukkan untuk menggalakkan inovasi digital dalam apa jua platform ini untuk memastikan bahawa kita ni bersedia untuk bersaing dalam era revolusi industri yang keempat. Namun tuan-tuan dan puan-puan, dasar kerajaan sebenarnya tidak mencukupi. Sekiranya komitmen para pendidik, para sarjana, para pendidik yang ada di depan kita ini tidak dapat bersama-sama memberikan komitmen untuk mendigitalkan bahasa Melayu seperti kata pepatah Melayu, marilah kita sama-sama seperti kita kata pepatah, kita pikul. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Bagi mendigitalkan bahan-bahan untuk mengangkat standard, mengangkat nilai bahasa kita supaya ia menjadi satu bahasa yang dirujuk, referred pada masa akan datang. Dengan iltizam, doa dan komitmen semua pihak, kerangka bahasa Melayu ini sebenarnya berupaya menjadi satu kerangka rujukan bahasa yang kompetitif, yang mana bukan sahaja peringkat kampung-kampungan tetapi bertaraf dunia yang akan sebenarnya direalisasikan dan bahasa Melayu ini dapat dilestarikan sepanjang zaman melalui platform ini, melalui medium ini, iaitu medium teknologi digital. Dengan harapan ini, saya berharapkan bahawa ia dapat direalisasikan oleh semua pihak, disambut oleh semua pihak, semua lapisan masyarakat. Dengan harapan tersebut, saya akhiri ucapan saya dengan satu kalimah mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan berterima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Yahya bin Osman, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh atas ucapan dasar itu tadi. Dengan ucapan dasar itu tadi, maka berakhirlah majlis perasmian kolokium kita pada hari ini. Saya selaku pengacara majlis memohon ampun dan maaf tersalah kata, tersilap bicara semasa mengendalikan majlis ini.